Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Anak-anak murid Ustazah, sihat ya? Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk baru dengan Ustazah, iaitu Ustazah Siti Fatimah binti Manaf dari Sekolah Kebangsaan Baling Kedah. Okey, anak-anak boleh perkenalkan diri di ruangan chat. Nanti kita boleh berkenalan. Okey anak-anak, jom kita teruskan pembelajaran kita. Okey, kita teruskan dengan membaca doa dulu ya. Ikut Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami kedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin ya rabbal alamin. Kita akan belajar tajuk Mari Bersyukur, Pendidikan Islam tahun 3, bidang adab. Okey anak-anak, dalam tajuk ini murid-murid akan dapat menyatakan pengertian dan konsep syukur. Yang kedua, murid-murid akan dapat menerangkan hukum berdasarkan dalil nakli berkaitan bersyukur. Yang ketiga, memperincikan kepentingan bersyukur diamalkan dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali, mencadangkan cara bersyukur yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey anak-anak, boleh? Jom kita teruskan. Siapa tahu apakah maksud bersyukur? Siapa boleh bagi tahu kat Ustazah? Okey, jom kita lihat pengertian bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Pengertian bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah. Okey, dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kehendaknya. Okey, boleh anak-anak? Apa pula konsep bersyukur? Konsep syukur adalah mengungkapkan pujian kepada Allah melalui lidah. Okey, macam mana nak bersyukur melalui lidah? Kita kena ucapkan Alhamdulillah kepada Allah sentiasa. Biasanya lepas solat kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan. Okay, kita boleh juga cakap hari-hari duk buat apa sambil buat kerja tu, kita ucaplah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itulah mengungkapkan pujian kepada Allah melalui lidah kita. Seterusnya, mengakui nikmat Allah dengan hati. Okey, dengan hati kita. Okey, kita ucap Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, syukur sangat-sangat. Dan menggunakan segala nikmat itu mengikut kehendaknya. Okey, kita menggunakan nikmat yang Allah berikan sebaik mungkin. Okey. Cuba kita tengok nikmat yang Allah berikan kepada kita. Negara Malaysia yang aman dan tenteram, cantik. Okey, kita perlulah bersyukur kerana hidup di dalam negara yang aman dan harmoni. Berbanding dengan negara Palestin yang kita lihat tadi, Allah menguji mereka dengan bom, Allah menguji mereka dengan peperangan. Tapi anak-anak jangan risau. Ujian itu tanda Allah sayang untuk mengangkat darjat orang-orang Palestin supaya mereka lebih banyak bersabar, dan ganjaran orang yang sabar itu banyak pahalanya. Kita juga perlu bersyukur kerana negara kita terdapat banyak kemudahan awam seperti LRT, komuter, bas dan sebagainya. Okey anak-anak, kita juga perlu bersyukur kerana kita hidup dalam negara yang
aman dan tenteram. Okey, pemandangan yang cantik, gunung ganang yang indah, tenang kan tempat kita. Dan kita dikurniakan keluarga yang bahagia. Kita ada mak, kita ada ayah, kita ada kakak, kita ada abang. Okey, ini keluarga ustazah. Okey, dan kita kena bersyukurlah. Ada orang yang dah kematian ibu dan ayah, ada orang yang dah kematian adik, kakak. Jadi apa yang kita ada di hadapan kita, itulah kita perlu bersyukur kepada Allah. Okey anak-anak, faham? Baiklah. Firman Allah, dalil naqli, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Okey, surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, ingatlah ketika Allah memberitahu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Okey, faham tak anak-anak dalil nakli ni? Dalil nakli ni menceritakan bahawa sekiranya kita bersyukur, maka Allah akan tambahlah nikmat kepada kita. Nikmat yang sedikit kita perlu bersyukur. Tak kisahlah walau nikmat tu sedikit. Nikmat sihat Allah beri kepada kita, nikmat hidup, nikmat boleh bernafas. Okey, nikmat ada ibu dan ayah, nikmat ada rumah, walaupun rumah kita tu kecil tapi kita kena bersyukur. Contoh situasi kita pada hari ini. Walaupun kita diuji dengan virus COVID-19, tapi kita masih lagi boleh belajar walaupun kita belajar di rumah. Okey, guru-guru sanggup menyediakan bahan, guru-guru semangat untuk menyediakan bahan untuk anak-anak supaya anak-anak murid tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Itu pun kita kena bersyukur. Okey anak-anak? Apa cara bersyukur tu? Cara bersyukur ada berapa tu? 3. Cara bersyukur ada 3. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia, dan yang ketiga kepada alam sekitar. Okey, bagaimana cara bersyukur kepada Allah, kepada manusia dan kepada alam sekitar ni? Jom kita tengok satu persatu. Baiklah, bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kita mestilah menunaikan solat fardu. Anak-anak dah solat ke belum? Kalau belum solat, kejap lagi solat. Okey, jangan tinggalkan solat kerana solat itu tiang agama. Jika tiang agama runtuh, maka rusaklah agama kita. Okey anak-anak? Seterusnya, cara bersyukur kepada Allah. Okey, kena membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran setiap malam lah. Ada yang baca waktu siang, ada yang baca waktu malam. Tak kisah, janji kita jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau ada yang tanya, Ustazah, saya tak pandai baca Al-Quran, bolehkah saya baca Iqra? Boleh. Iqra pun dapat pahala, Muqaddam pun dapat pahala. Yang penting kita membaca kalam Allah. Okey anak-anak? Seterusnya, qanaah dalam kehidupan. Apa maksud qanaah tu? Qanaah tu bermaksud bersederhana dalam kehidupan, tidak berlebih-lebihan. Okey, cukup apa yang ada. Sebab itulah bila kita syukur, kita rasa cukup dengan apa yang ada, kita akan sentiasa bersyukur kepada Allah. Okey, yang last sekali, kita mestilah selalu menyebut Alhamdulillah. Biasakan diri menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah kan. Bangun-bangun pagi, Alhamdulillah, ya Allah, aku dapat bernafas pada hari ini. Alhamdulillah, buka-buka mata kita masih boleh lihat. Okey, mulut kita masih boleh makan, kita ada telinga yang boleh mendengar, ada tangan yang boleh digerakkan, ada kaki yang boleh berjalan. Maka kena ucaplah Alhamdulillah.
Lillah, tanda kita bersyukur kepada Allah. Baiklah, jom kita lihat bersyukur kepada manusia. Bagaimana cara bersyukur kepada manusia? Okey, yang pertama, mestilah selalu bersedekah. Okey, ada lebih sikit, kita boleh bersedekah kepada orang yang memerlukan. Tak perlu tunggu kita kaya, tak perlu tunggu kita duit banyak. Cukuplah sekadar yang kita mampu. Contoh macam kamu kalau di sekolah, kamu suka belanja kawan kamu minum air ke, belanja beli pensel ke kan, belanja beli pemadam, sedekahlah tu, baguslah. Itu adalah amalan yang baik. Kita bersyukur kepada manusia sebab kita dah terima nikmat Allah bagi kat kita. Jadi kita memberi nikmat tu, share dengan orang lain. Kita bersedekah. Okey, pahala bersedekah ni tinggi. Okey anak-anak, yang kedua, selalu menghargai orang lain. Bagaimana nak menghargai orang lain tu? Okey, contoh, kamu menghargai guru kamu kan, hari guru kamu bagi hadiah, kamu ucapkan terima kasih cikgu sebab ajar saya. Ataupun kamu hargai kawan-kawan kamu, hari lahir mereka kamu bagi kad ucapan. Orang yang paling dekat dengan kamu siapa? Mak dan ayah kamu. Kena menghargai mak dan ayah kamu kerana mereka yang membesarkan kamu daripada kecil sehingga dewasa. Hargailah mereka, sayangilah mereka. Okey? Yang ketiga, menghindari perasaan dengki. Tak boleh dengki dengan orang lain. Kita lihat orang tu nampak lebih, ada kelebihan kat dia, kita dah rasa iri hati, kita rasa cemburu, kita rasa dengki dekat dia. Tak boleh, kerana semua yang mereka dapat dan apa yang kita dapat semuanya diberikan oleh Allah. Kita kena bersyukurlah apa yang kita ada. Okey, tak perlu kita dengki. Okey, seterusnya kita mestilah membantu orang yang memerlukan. Okey, di sekeliling kita ramai orang yang memerlukan. Tambah-tambah di musim PKP ni kan, musim-musim ni ada orang yang tak boleh kerja, ada yang hilang pendapatan. Jadi kita cuba bantulah. Kalau kamu cubalah tengok adik-beradik kamu, saudara-saudara kamu, jiran kamu kan. Kalau nampak yang macam kawan-kawan kamu yang miskin, boleh bantu. Okey. Seterusnya, mari kita lihat bersyukur kepada alam sekitar. Bagaimana cara bersyukur kepada alam sekitar? Okey, yang pertama, kita mestilah menjaga kebersihan. Okey, menjaga kebersihan alam sekitar, tanggungjawab bersama. Jangan buang sampah merata-rata. Okey, anak-anak. Seterusnya, tidak membazir. Membazir ni lebih dikaitkan kepada air. Okey, kalau di rumah tu kita kenalah guna air sedikit, jangan banyak-banyak, jangan membazir. Guna setakat yang perlu sahaja. Seterusnya, bersyukur kepada alam sekitar, kita mestilah mengurangkan pencemaran. Okey anak-anak? Dan akhir sekali, melakukan pemeliharaan. Melakukan pemeliharaan ni seperti kita membuat penanaman semula pokok-pokok yang telah ditebang untuk menjaga alam sekitar kita. Kepentingan mengamalkan sifat bersyukur. Apa pentingnya mengamalkan sifat bersyukur ni? Pertama, ia dapat memberi kekuatan dan ketabahan kepada orang yang bersyukur. Okey, orang yang bersyukur ni dia kuat, dia sabar dengan apa yang Allah beri kepada dia. Okey, orang yang bersyukur juga dia akan rajin mengerjakan amal yang soleh. Seterusnya, tidak lalai dengan kemewahan. Okey, anak-anak, dia tak lalai dengan kemewahan dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Seterusnya, digandakan nikmat oleh Allah. Orang yang bersyukur akan Allah gandakan nikmat kepadanya. Dan sebagai bukti menghargai nikmat Allah. Okey, itulah pentingnya mengamalkan sifat bersyukur. Okey anak-anak, rumusan daripada pelajaran kita pada hari ini, kita hendaklah sentiasa mengucapkan Alhamdulillah sebagai bukti mensyukuri nikmat kurniaan Allah kepada kita.
Okey, jom kita nasyid sama-sama dengan Ustazah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Okey, jadi kita kena bersyukur, kita kena ucapkan Alhamdulillah. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak akan mengaplikasikan adab bersyukur dalam kehidupan seharian supaya kita mendapat lebih banyak pahala daripada Allah. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.